أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب اتمم بخير. الحمد لله. أما بعد. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk kita kembali bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa saya akan menyambung muzakarah kitab Muhimmah. Pagi ini siri yang keempat. Sebelum ini dah kita lalui 3 siri, dan pada pagi ini adalah siri yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala mengizinkan kita hidup sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Sedar tak sedar, kita sekarang ini sudah berada di dalam hari yang ke-9 dari bulan Ramadan. Maka kita ambillah peluang sungguh-sungguh yang Allah Ta'ala berikan, tidak kepada umat yang terdahulu. Pahala yang Allah Ta'ala nak bagi, yang Allah Ta'ala nak kurniakan, sangat-sangat besar. Kita ambil peluang sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Kerana pada bulan yang lain kita tak dapat dah. Kita tak mau di hujung-hujung Ramadan kita rasa menyesal. Pasal apa waktu awal-awal Ramadan, masa Ramadan dok ada lagi, aku tak pulun buat ibadah. Bila dah hujung-hujung barulah berasa nak buat. Maka kita tak mau lagu tu. Jadi di kesempatan yang ada ini, Allah Ta'ala bagi kita hidup yang mungkin kita rasa dulu-dulu ni tak berapa pulun nak buat ibadah. Maka kita ambil peluang sungguh-sungguh pada bulan ini yang Allah Ta'ala izinkan kita hidup ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Apa yang kita buat sebelum ini, ibadah sunat, maka kita lipat gandakan lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dalam suasana kita ini berhadapan dengan wabak penyakit. Maka kita diberikan kesihatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, kita ambil peluang sungguh-sungguh. Sebelum saya nak mulakan kuliah pada pagi ini, suka untuk saya berkongsikan kata-kata daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan di dalam kitabnya, iaitu Ihya Ulumuddin.
sebuah kitab yang hebat. Walaupun ada golongan yang mengkritik kitab ini, tetapi guru saya menyebutkan bahawa kitab Ihya Ulumuddin ini satu kitab yang sangat hebat. Bahkan saya ingat lagi guru saya pesan, dalam rumah kalau boleh simpan kitab Ihya Ulumuddin ini. Bukan kita kata nak jadikan sebagai tangkal ke apa, tak, tetapi nak bagi tahu kata berkat Quran dan hadis tu cerita memang orang maklum dah. Ni antara banyak-banyak kitab ulama yang guru saya biasa pesan dalam rumah, bagi ada juga kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun mungkin kita tak terbaca, tapi nak bagi tahu kata apa keberkatan yang ada pada kitab ni. Hebat kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab tersebut ada 3 peringkat puasa. Ada 3 peringkat. Puasa ada 3 peringkat ataupun ada 3 martabat. Puasa yang pertama, puasa umum ataupun puasa orang awam. Yang kedua, puasa khusus, puasa golongan yang terpilih. Yang ketiga, puasa khususil khusus, iaitu golongan yang terpilih antara yang terpilih. Maka setiap peringkat ini dia ada perbezaan dia. Bila sebut kata peringkat, itu juga adalah makna tingkatan. Puasa hak paling bawah sekali adalah tingkatan puasa umum, iaitu puasa orang awam serupa kita ni lah. Kita ni orang awam lah. Maka kata Imam Ghazali, puasa umum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pakcik Zakaria daripada Bukit Mentajam. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Orang kata kuliah ni untuk diri sendiri. Baik. Kata Imam Ghazali, puasa umum ini adalah puasa golongan orang yang awam. Ustaz Khairil Amin muka surat 3 lagi. Walaupun siri 4 bukan muka surat 4, tapi masih muka surat 3. Sekejap lagi kita masuk lagi, saya habaq kat mana dia punya baris dia tu. Jadi kata Imam Ghazali, puasa umum, puasa orang awam. Puasa orang awam macam kita. Kita ni orang awam lah. Nafsu peringkat bawah, ammarah bisuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Zul kita Al-Ishraqi, At-Tantawi, sahabat di Mesir dulu. Ahlan. Jadi puasa orang awam ni macam kita ni, maksud dia apa? Jenis puasa umum ni ataupun puasa awam ni adalah golongan yang berpuasa, dia hanya menahan diri dia daripada tak makan dan tak minum dan juga tidak melakukan hubungan suami isteri atau iaitu jima', dan dia menjaga, dia menahan diri dia daripada melakukan perkara yang batal puasa, yang boleh membatalkan puasa dia. Ini puasa orang umum. Maksudnya kita ni, hak kata orang awam ni, kita puasa kita ni lagu mana? Puasa kita ni hanya orang kata jaga bagi tak batal je. Makna kata kita tahu makan tak boleh, minum tak boleh, jima' di siang hari tak boleh, masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka melepasi paras yang ditetapkan tak boleh. Kita faham yang tu. Puasa kita lagu tu lah. Orang ajak makan, taubat kita tak makan. Walaupun orang kata pergi masuk kat celah mana, geng plastik hitam ni kan, duk pi tak puasa makan di kebun getah apa semua tu. Orang ajak kita pergi makan lagu tu, dia kata bukan orang nampak pun. Orang bukan nampak, tak ada siapa nampak tutup muka sikit, orang tak nampak. Tapi dia tu, dia nak jaga benda tu, dia tahu kata batal, maka dia tak makan, dia tak pi.
Tak minum, dia tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia tak jimat di siang hari, dia jaga hak tu. Ini puasa orang awam. Yang jadi masalahnya, dia tidak menjaga anggota badan dia. Jawarih dia tu, anggota badan dia, maksudnya apa? Mata dia tak puasa, mulut dia tak puasa, mata masih lagi melihat benda yang haram, mulut masih lagi kata huduh kat orang, mengumpat, telinga masih lagi mendengar yang haram, kaki tangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jadi benda-benda ni semua walaupun tidak membatalkan puasa dari segi hukum, tapi dia telah menghilangkan pahala puasa. Maka puasa orang umum ni, kata Imam Al-Ghazali, mereka ini hanya jaga hak tu ya. Jaga tak makan, tak minum, tak jimat di siang hari, tak buat perkara yang batal puasa. Hak tu sahaja yang mereka jaga. Tapi kata kau orang tak jaga, mata tak jaga, telinga, kaki tangan semua tak puasa, tak jaga. Ini peringkat orang awam. Peringkat kita puasa, tapi dalam Facebook cuk sakan juga, ini peringkat kita. Duk mengumpat orang, mata melihat yang haram dan sebagainya. Kita tak jaga. Ini puasa umum ataupun puasa orang awam. Yang kedua, atas sikit dari puasa umum ni adalah puasa khusus. Golongan yang terpilih. Puasa orang khusus ni maqam dia tinggi sikit daripada hak awam tadi ni, kan? Hak awam ni kita. Orang puasa khusus ni adalah golongan yang atas sikit maqam dia ataupun martabat dia. Puasa khusus ni maksud dia apa? Puasa golongan yang terpilih, yang mana mereka ini menahan anggota badan dari melakukan maksiat. Maksudnya apa? Dia berpuasanya orang khusus ini hak tadi, hak menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa tu dia jaga, dan juga dia menjaga anggota badan dia dari melakukan maksiat. Maksudnya apa? Dia tak batalkan puasa dia tak makan, tak minum, tak jimat di siang hari, dan juga dia menjaga mata dia pun puasa, tangan dia pun puasa, mulut dia pun puasa, telinga dia pun puasa. Tu hak kata golongan yang terpilih, golongan khusus ini. Ini puasa tingkatan orang yang atas lagi daripada puasa awam. Kita kena tengok diri sendiri. Jangan duk nilai orang lain. Kita kena nilai diri sendiri, kena tilik diri sendiri. Baik, itu puasa khusus. Puasa khususil khusus, ini peringkat yang tinggi. Peringkat, orang kata peringkat atas sekali. Peringkat puasa orang yang khususil khusus, iaitu golongan yang terpilih antara yang terpilih. Atas daripada khusus tadi, atas daripada golongan khusus. Dengan kita orang awam ni jauh bezalah. Apa dia puasa khusus ini? Puasa yang menahan diri, menahan hatinya daripada melakukan maksiat batin. Iaitu puasa khususil khusus ini, dia jaga diri dia, dia jaga hati dia itu daripada memikirkan tentang keduniaan yang tidak ada kena-mengena. Tidak ada kena-mengena dengan agama, benda dunia betul. Makna kata ada juga benda dunia hak kita fikirkan dia membawa kepada agama. Hak tu tak apa, memang tidak dapat tidak kita kena fikirkan tentang dunia yang menjurus kepada agama. Tapi hak ni benda dunia hak lara betul lah. Hati dia ni memang tak ada benda tu langsung. Tak ada afkar duniawiyah ini, tak ada. Nak fikir benda tu semua tak ada. Dan hatinya juga terpelihara daripada melakukan maksiat batin, iaitu sifat-sifat mazmumah. Tidak ada riak, tidak ada hasad dengki, tidak ada busuk hati, tidak ada sum'ah, tidak ada riak, tidak ada takabur, tidak ada namimah, mengadu domba, sum'ah, memperdengarkan kepada orang perbuatan baik dia untuk suruh dipuji,
Riak memperlihatkan amal baik dia supaya dipuji. Banyak lagi sifat-sifat mazmumah yang lain tu tak ada dalam diri mereka. Maka golongan ini adalah golongan yang orang kata apa, maqam wali lah. Maqam wali yang peringkat nafsu dia nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini kata guru saya adalah maqam permulaan wali. Nak jadi waliullah, maka dia kena capai peringkat nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Kita ni nafsu mana? Nafsu ammaratun bisu, yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Nak naik ke maqam nafsu lawamah, lembut sikit daripada ammarah bisu ni pun susah. Lepas daripada lawamah, nak naik pula ke nafsu mulhamah, nafsu yang atas daripada lawamah ini, nafsu mulhamah, nafsu golongan yang dia tetap melakukan dosa juga, tetapi bukanlah dosa besar. Dia cepat-cepat bertaubat, buat dosa kecil. Manusia selain daripada para rasul ini mesti buat salah dosa punya, sama ada kecil ataupun besar. Jadi lepas daripada mulhamah, naik ke maqam mutmainnah. Maqam mutmainnah ini maqam wali kecil. Maksudnya para wali yang paling rendah kedudukan dia mesti duduk di maqam mutmainnah. Duduk di dalam maqam mutmainnah. Dia mesti duduk di situ. Kita ni nafsu ammarah bisu ni, inna nafsa la ammaratun bisu. Allah Taala kata apa? Sesungguhnya nafsu ini senantiasa menyuruh kepada kejahatan. Jauh lagi nafsu kita nak pergi melepasi lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, insanu kamil. Itu peringkat atas-atas lagi, tu jauhlah kita. Tapi bagi orang yang puasa khususil khusus ini, sekurang-kurangnya makna kata apa, nafsu dia dah nafsu yang mutmainnah. Wali kecil lah, golongan wali, para sahabat, para wali, para nabi ni, hak maqam atas-atas ni. Kita jauh beza sangat lah, jauh lagi. Tapi bukanlah bermaksud tak boleh capai maqam tu. Dia kena ada guru yang mursyid untuk membimbing kita. Ni bab lain dah tu nak cerita. Kalau tak ada guru, hak tu jadi sesat tu. Geng-geng makrifat, geng-geng hakikat lo ni macam-macam dah duk bunyi merapu dah, pasal tak ada guru mursyid yang bimbing. Nanti kena ada guru mursyid yang bimbing, murabbi dia, dia duduk dengan guru dia, bukannya duduk daripada jauh. Itu puasa khususil khusus. Bezanya tu hati dia tu berpuasa. Kalau puasa orang awam sekadar puasa zahir je. Puasa khusus, anggota badan dia puasa sama. Puasa khususil khusus, hati dia puasa, anggota badan dia puasa. Dari segi hukum fiqh yang kata zahir ni pun puasa. Maka kita berdoalah kepada Allah, sekurang-kurangnya kita ni pergi ke puasa khusus. Maksudnya kita puasa tak makan, tak minum, tak jimak di siang hari, tak buat perkara yang batalkan puasa. Dalam masa yang sama, anggota badan kita tu pun puasa juga. Anggota badan kita pun puasa. Mata kita jaga, mulut kita jaga, telinga dan sebagainya. Habis. Jadi kita masuk dalam kitab kita pula lah. Kita masuk dalam kitab kita Muhimmah. Dalam kitab Muhimmah ni kita masuk buka muka surat 3. Siapa yang ada kitab cetakan Jawi tu, dia muka surat 3. Muka surat 3. Baik. Muka surat 3 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 dari atas. Baris yang ke-6 dari atas. Baris yang ke-6 dari atas. Dekat dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata tuan musannif,
dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun. Kata Tuan Musannif lagi sambungan daripada kesan dosa hak yang si isteri ni melakukan dosa kepada suami, maksudnya derhaka kepada suami dia itu, kesan dia itu antaranya apa dia? Dia buat apa? Dia keluar rumah tanpa izin, dia selok pintu, kunci pintu, tak mau bagi masuk si suami ni, merajuk apa tau. Saya sebut minggu lepas suami lupa nak beli burger, dia merajuk kunci pintu, tak mau bagi masuk. Dia masam muka kepada suami walaupun dah suci daripada haid dan nifas. Dan lagi apa dia? Jadi derhaka lagi apa dia? Dia tak mau, dia enggan, tak mau ikut suami bila suami dia ajak berpindah ataupun keluar musafir, dia tak mau ikut. Itu perbuatan-perbuatan yang menjadi dosa itu. Maka kata untuk musannif masih lagi perbahasan tu, dan telah dengan sebab tu dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti. Bagi ancaman dari Allah. Dia antara tanda dosa besar tu bila ancaman itu disertakan dengan laknat. La'anallah, la'natullah. Bila diancam oleh laknat dari Allah ataupun dari malaikat, maka itu antara tanda kata dosa tu dosa besar. Hak ni kita kena jaga kena jaga sungguh. Dan kata tu musannif lagi, para malaikat ini akan melaknat orang perempuan yang derhaka. Maksudnya orang perempuan yang bersuami. Orang perempuan yang duk bujang lagi, tak menikah lagi, tak termasuk lah. Tak ada orang kata apa, tak duk fikir apa lah. Dia dengan mak ayah dia. Hak ni cerita tentang perempuan yang bersuami. Dilaknat oleh siapa? Oleh segala malaikat yang berbuat bakti. Malaikat tu hak jenis apa? Jenis malaikat ni makhluk Allah Ta'ala yang memang sifat dia berbuat bakti. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Kerja mereka ini hanyalah melakukan taat. Yang tanggung kerja tanggung arash. Malaikat ni banyak. Kita tak boleh, yang kita wajib ketahui tu hak 10 tu lah dalam akidah kita wajib ketahui tu. 10 tu. Ni hak banyak-banyak lagi ni. Hak tanggung arash. Hak tugas dia malaikat ni daripada dulu sampai kiamat tanggung arash, duk tanggung tu. Ada juga malaikat yang tugas dia tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni di mana? Kata ulama, Baitul Ma'mur ni dia membetuli Baitullah, Kaabah tu. Orang kata apa? Kaabah. Kita duk tengok Kaabah tu, betul-betul Kaabah tu naik ke atas tu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur duk atas. Jadi malaikat duk tawaf di situ. Malaikat duk tawaf di situ di Baitul Ma'mur. Jadi kerja dia hak tu jenis tawaf. Jenis kalau kata sujud lah. Jenis kalau kata rukuk lah. Jenis yang ditugaskan menyampaikan rezeki, cabut nyawa, itu dia ada ketua dia. Malaikat maut dia ketua. Kata guru saya, hak duk buat kerja dalam masa yang sama tu, malaikat maut dia ketua biro lajnah, lebih kurang lah bahasa kita. Jadi hak duk buat kerja lain-lain tu malaikat maut AJK dia. Kata guru saya AJK dia. Macam bila berlakunya kematian yang besar-besaran, malaikat maut cabut nyawa, cabut juga. Tapi dia ada AJK dia hak duk cabut nyawa. Jadi malaikat ni, kalau kata kita tengok pasir di pantai tu, boleh kira tak pasir di pantai? Kita pergi pantai tengok, kita tengok pasir yang ada di pantai tu, kita boleh kira tak? Memang tak boleh kira. Malaikat lebih banyak daripada pasir-pasir yang di pantai. Banyak malaikat ni tak terkira.
Dan tugas malaikat ni berbuat bakti kepada Allah. Cuma timbul perbahasan ulama antara malaikat dengan manusia ni, siapa hak lebih afdal, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Dari segi zahirnya kita tengok orang yang selalu berbuat taat, sudah tentulah dia ini adalah golongan yang mulia di sisi Allah. Ini makruf, maklum. Malaikat kerja dia sujud-sujud, dia tak pernah lawan Allah. Kita manusia ni hak kata tak sedar diri ni pun hari-hari lawan Allah. Hari-hari hina Allah, hina agama Allah, hina Rasulullah. Hak kata kita ni tak sedar diri ni. Maka para malaikat dia tak buat lagu tu. Bukan jenis dia. Kalau kita fikir logik, memang malaikatlah makhluk yang mulia. Tetapi kata setengah ulama, jika dibandingkan dengan manusia, malaikat dan manusia siapa lebih baik? Maka kata ulama adalah manusia. Antara dalil dia, bukti dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhalul makhluqat, seagung-agung makhluk. Tidak ada lagi makhluk dalam dunia ni lebih agung daripada Rasulullah, yang menjadi kekasih Allah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika Rasulullah nak naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh naik dah. Malaikat Jibril kata, setakat ni je aku tak boleh naik dah. Rasulullah, seorang manusia yang bukan manusia biasa, boleh naik lagi. Maka di situ menunjukkan kata apa? Kedudukan manusia lebih mulia daripada malaikat. Dan malaikat mengerjakan taat kepada Allah, kata ulama, dalam keadaan tidak diberikan syahwat, tidak diberikan nafsu. Tu, walaupun ada akal tetapi tidak diberikan nafsu, tidak diberikan syahwat. Maka dia buat ibadat tu memang betul ya, ikut betul. Manusia melakukan taat dalam keadaan diberikan syahwat, ditambah lagi dengan iblis dan syaitan hak dua hasut. Jadi orang yang bila dia boleh lawan nafsu dia, boleh lawan syaitan yang menghasut dia, dia boleh lawan benda ni, maka maqam dia lebih tinggi. Sebab dia melakukan taat kepada Allah dalam keadaan diuji, dalam keadaan diduga oleh Allah, diberikan ujian. Itu bezanya. Makna kata, ulama kata manusia lebih baik dari malaikat. Tapi kita jangan duk berasa lah, bukan kita manusia, memang kita ni manusia, tapi jangan kita duk berasa aku hak mulia daripada malaikat. Jangan. Bukan kita, hak depa lah, maqam tinggi-tinggi para rasul, para nabi, para sahabat, para hawariyun misalnya, makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala ini. Bukan kita lah. Kita ni tak usah duk mengaku lagu tu lah. Tak mengaku kata aku ni lebih mulia daripada malaikat. Jangan. Jadi itu kerja malaikat. Yang tiada derhaka mereka itu malaikat kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun. Dan mereka ni tak pernah derhaka kepada Allah, walaupun sekejap mata sekalipun ataupun sekelip mata sekalipun, tak pernah derhaka kepada Allah. Tak pernah. Hak ni kita kena kenal malaikat ni. Mereka adalah makhluk yang Allah Ta'ala cipta, tidak pernah derhaka kepada Allah, walau sekejap ataupun sekelip mata jua pun. Itu malaikat. Malaikat. Jadi bayangkan, muslimin dan muslimat, seorang isteri yang derhaka kepada suami dia, bayangkan siapa yang laknat dia? Yang laknat dia adalah para malaikat yang berbuat bakti, berbuat taat kepada Allah, yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Laknat dia. Bayangkan. Laknat ni bahasa kita kata menyumpah lah. Menyumpah lah bahasa kita. Menyumpah laknat ni. Duk kata macam-macam lah kat kita. Kerana apa? Kerana derhakanya si isteri ni kepada suami dia. Sebab itu kita kata jangan duk anggap mudah. Nak nikah kena faham dulu hukum hakam. Dosa pahala yang ada dalam rumah tangga. Bukan kerana orang kata pun nak buat hubungan suami isteri je, bukan semata-mata itu, tapi banyak benda lagi kita hidup dalam rumah tangga yang kita kena fikir.
Kalau kita hanya fikir menikah ni hanya kerana nak hubungan suami isteri je, maka sebab itu kita tak pelik akhir zaman ni pasangan muda-muda pun boleh berpisah. Boleh berpisah. Bukanlah bermaksud orang yang bercerai itu terus dipandang buruk. Bukan. Maksudnya kita nak bagi tahu kata apa? Kalau tak betul-betul mengaji, ini yang berlaku. Adik saya pernah dia praktikal di mahkamah syariah di Ampang. Dia boleh tengok permohonan cerai daripada pasangan-pasangan muda ini begitu banyak. Bukanlah bermaksud kita nak megah ke apa tak, tapi kita minta kepada Allah. Perkahwinan bukan semata-mata aku nak hidup hari ini ya, tapi sampai mati esok ni. Bukan kata di dunia, tapi di akhirat nak masuk syurga sama-sama. Kerana apa? Kerana kita ni betul-betul, bila kita menikah tu memang kita naklah kepada pasangan kita tu. Kan? Jadi nikah kena ada ilmu rumah tangga supaya kita ini orang kata apa? Faham. Kalau bergaduh, kalau ada tergigit lidah tu biasalah. Biasalah tu orang kata kalau ada orang kata apa tergigit lagi lidah lagi tergigit. Lidah lagi tergigit apatah lagi suami isteri kan, itu biasalah. Itu. Tapi nak bagi tahu kata apa? Kena faham sungguh-sungguh tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, bagaimana cara kita nak layan anak isteri kita, bagaimana suami isteri ni kita nak layan suami dan anak-anak dan sebagainya. Habis. Jadi orang perempuan yang derhaka kepada suaminya itu dilaknat oleh para malaikat yang sentiasa berbuat taat kepada Allah. Kata Tuan Musannaf lagi, dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Dan bahawa menyeksa akan dia. Siapa dia akan dia tu? Iaitu isteri yang derhaka itulah. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan dalam negeri yang hina. Di mana? Iaitu dalam neraka. Bukan sahaja dilaknat oleh malaikat, bahkan dia juga akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Tuhan yang mempunyai kekerasan. Allah Ta'ala ni mempunyai kekerasan. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia boleh murka kepada kita. Boleh murka kepada kita. Dan kalau Allah Ta'ala murka kepada kita, di mana lagi tempat kita, iaitu di negeri yang hina, di dalam neraka. Wal'iyadhu billah. Kita minta jauh. Minta jauh dari Allah Ta'ala. Minta jauh dengan Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada neraka ini. Negeri akhirat esok ni dia ada syurga dan neraka. Hak ni yang kita kena faham. Kita nak duduk macam mana pun di atas muka bumi ini, kita kena ingat hujung kita akan mati dan dihisap oleh Allah. Kita ada buat dosa. Manusia biasa mesti ada buat dosa punya. Tetapi bukanlah bermaksud kita tak kena minta ampun kepada Allah. Bila kita buat dosa dengan Allah, maka kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak akan berhadapan dengan kematian yang bila-bila masa saja kita akan hadapi dia. Kalau kita tahu bila nak mati, orang kata tak apa lah. Tapi masalahnya kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi Allah Ta'ala akan menyeksa perempuan yang derhaka kepada suaminya itu di negeri yang hina, iaitu neraka. Neraka ni, dahsyatnya api neraka ni, dia 70 kali ganda daripada api dunia, kata setengah ulama. Api neraka ini, yang kata dahsyatnya api neraka, Jahannam, api neraka ni, An-Nar ni, dahsyat dia tu, api dia tu, dahsyatnya tu 70 kali ganda daripada api dunia. Dan kata setengah ulama lagi, kalaulah diambil ahli neraka hak sedang dibakar dalam api neraka, seorang manusia yang sedang dibakar dalam api neraka, diambil, bawa keluar dan diletakkan di atas api dunia kita, contohnya api dapur rumah kita,
No, bayangkan setengah ulama sebut kata apa? Kalaulah dikeluarkan seorang penghuni neraka yang sedang dibakar dalam api neraka, diletakkan pula ke atas api dunia rumah kita lah, contoh api dapur rumah kita, nescaya mereka ini akan menari-nari. Maksud apa menari-nari tu? Maksud apa dia kata, api dunia ni sejuk tak terang mana ha? Tu terang api dunia hak kita duk nak bubuh jari kita tu, try tengok api dapur rumah kita tu, kita tak tahan dah. Mai ahli neraka duduk atas api rumah kita tu, dia kata apa? Sejuk rupanya. Dia boleh kata sejuk. Api rumah kita tu sejuk. Menunjukkan kata apa? Dahsyatnya seksa di neraka tu, sehingga kan api dunia dia boleh duk tidur, duk godek-godek, duk menari-nari atas api tu, sebab dia kata apa? Sejuknya api dunia. Depa lebih seronok, depa boleh tidur pula. Depa boleh tidur, no? Nak abang kata api dunia tu tak terang mana sangat. Hak kita duk rasa panas dah tu. Jangan kata letak tangan kita atas api. Kita lalu pun, contoh hutan terbakar tepi jalan, semak-semak kan, kita lalu, kereta lalu sebelah ya, lalu dalam keadaan laju pula tu, bukannya kita berhenti tengok, kita lalu keadaan laju tu, dia berasa bahang dia tu. Apatah lagi kalau kita masuk dalam tu, no, api pedih. Sebab itu antara orang yang mati syahid akhirat, Nabi kata orang yang terbakar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah seksa, maksudnya telah azabkan dia tu dalam api. Maknanya dia dah terseksa dalam ketika mati, dia nak menghadapi sakaratul maut tu dalam keadaan dia dibakar, dia terbakar dalam kereta, dalam rumah dan sebagainya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala memberikan pahala syahid akhirat kepada orang yang terbakar, orang yang mati terbakar. Itu antara sebab ulama sebut kata kenapa dia dikira mati syahid akhirat. Kata ulama sebab itulah, sebab apa? Dia terseksa dengan api yang sedang membakar badan dia itu, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia, dia dapat pahala syahid akhirat. Itu api neraka nah. Jangan kita duk rasa tak apa dah, jangan. Itu habis. Pukul berapa dah? Allahu Akbar. Tengok pukul berapa live. Pukul 9.41. Kita mula lewat sikit tadi. Tak apalah, kita berhentilah takat mana yang boleh kan. Dan telah berkata Aisyah, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin lah, dan telah berkata oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya itu menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Kata Tuan Musannif mengambil daripada kata-kata oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan. Kitab Jawi dia tulis hai. Kalau kita belah kita kata hai lah. Kalau belah Patani dia kata apa? Hei. Bahasa dia hei segala perempuan. Kita lembut sikit, hai segala perempuan. Tapi hak tular lah, sebab eja dia ha dengan ya. Ha dengan ya, eja dia Jawi. Jadi kita baca hai segala perempuan. Orang belah Petani baca hei segala perempuan. Saya ingat guru saya daripada Petani, Ustaz Ismail hafizahullah, guru tauhid saya daripada Naratiwat. Saya mengaji dengan dia kitab tauhid. Dia kalau baca dekat hai itu, hey bunyi hey itu. Tak apalah, walaupun nampak kasar, kita kata macam hey gena mu. Kan? Tapi itu murad nak bagi tahu kata apa? Huruf nida. Huruf adat nida. Orang kata apa? Panggilan. Hai segala perempuan. Kata Aisyah, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya.
Hak kata hak tu, dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Kalau kita tahu betapa besarnya hak segala suami ke atas isteri. Ni pesanan daripada Aisyah, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin berpesan, kalaulah seorang perempuan ni dengar ni, kalaulah kata hampa tahu betapa besarnya hak suami ke atas kamu, hak suami ke atas kamu, kalau kamu tahu betapa besarnya benda itu, nescaya menjadikan oleh perempuan itu menyapu debu yang ada pada kaki suaminya itu dengan hadapan muka isteri. Seorang suami kalau dia tahu betapa besarnya hak suami ke atas dia tu, dia automatik dia akan buat dia akan sapu debu yang ada di kaki suaminya itu dengan hadapan muka dia. Sampai tera tu. Sampai tera tu nak bagi tahu betapa besarnya hak. Sampai sapu debu dengan muka. Kalau kita katakan sapu dengan tangan lah, duk kacang apa sapu dengan muka. Tapi nak bagi tahu kata apa besarnya hak tu, sampai kata kena sapu muka, sapu debu di kaki suami dengan muka sendiri. Nak bagi tahu kata besar. Tak nampak besar lagi. Nak abang kata lagu mana lagi besar. Sampai kata-kata debu di kaki suami tu kena sapu dengan muka ni. Muka kita, hadapan muka kita ni, hadapan muka si isteri ni, sapu tu. Sapu. Macam tu. Sampai macam tu sekali. Duk sapu debu. Kalau dia tahu betapa besarnya hak suami kat atas diri dia tu. Tapi bila kita tak tahu, bukanlah sampai nak kena suruh buat macam tu. Tetapi nak bagi tahu kita besarnya. Tapi hari ni, para isteri, ada, bukannya kita nak kata kebanyakan, tapi ada golongan isteri yang dia tak nampak benda tu. Tambah-tambah kata golongan yang kerja hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Abdullah Ibrahim, ayahlah kita sihat ke? Hak mana saya nampak komen tu saya baca lah. Kalau saya tak nampak tu saya tak boleh nak baca. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada sahabat-sahabat yang sudi tonton pada pagi ni. Pada bulan puasa ni, orang kata apa, tak buat kerja apa, lepas subuh tu, lepas main subuh kan, lena lah orang kata. Tapi kita bangun, kita banyak carilah di Facebook ni pagi-pagi ni, lepas daripada subuh, orang dah ada ustaz-ustaz kita duk baca Quran, duk ajak Quran. Ada dah hak duk baca kitab, duk bagi kuliah. Ada dah, tengok. Tapi kalau mengantuk betul tidaklah. Kalau kata tak mengantuk, boleh tengok dalam Facebook. Berlungguk-lungguk ustaz-ustaz kita duk kuliah. Jadi kebanyakannya ada orang perempuan yang dia tak sedar benda ini, menyebabkan dia merasakan dia lebih atas daripada suami dia, bila mana dia ni kerja hebat. Bila mana seorang perempuan dia bergaji dia tinggi. Bukan nak kata salah si isteri ni gaji dia besar, bukan nak bagi tahu kata ada golongan isteri yang dia rasa lebih hebat daripada suami dia hanya kerana pekerjaan dia. Dia gaji puluh ribu, suami kerja biji 41, pegawai orang kata. Fahrul Razi, abang Razi kita, Great hujan tak? Tak, Great tak hujan, alhamdulillah. Tapi memang musim hujan, cuma pagi ni belum hujan. Pagi ni belum hujan, tapi satgi hujan. Dia memang lo ni musim dia tak menentu. Satgi hujan lah, cuma lo ni tak hujan lagi lah. Jadi gaji isteri ni puluh ribu. CEO syarikat, yalah nikah dengan orang kaya, anak datuk. Hak suami ni pegawai DG41, yalah kan. Lepas tu si perempuan ni, suami ni, isteri ni tak hormat langsung kepada suami dia, kerana suami dia ni pangkat rendah sahaja. Tak boleh macam tu. Kena ingat isteri tinggi pi kerja terang mana pun, tapi lebih atas, suami dia lebih atas lagi. Ini hakikat dia dalam agama kita. Bukan nak suruh sembah macam jadi dewa ke, bukan. Tapi kena sedar hakikat sebenarnya betapa suami itu kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah bagi isteri ni.
Bukan nak suruh pergi sembah dia ke, nak pergi suruh agung jadi dewa ke, nak pergi pagi-pagi ke, nak pergi tunduk ke, bukan. Tapi hakikat sebenarnya si isteri kena sedar benda ni. No? Bila dia tak sedar, maka mudah untuk dia merendah-rendahkan suami dia. Sebab apa? Gaji dia besar lagi daripada suami dia, menyebabkan dia tak hormat kepada suami. Suami kerja cleaner sekalipun, itu lebih tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita duk pulun buat ibadat sunat, tapi dengan suami kita buat lebih kurang, maka tidak akan ada nilai di sisi Allah. Habis. Mana tadi? Hadapan mukanya. Baik. Kata Tuan Musannif lagi, dan telah mengeluarkan oleh Hakim, iaitu Imam Al-Hakim lah. Telah mengeluarkan oleh Imam Al-Hakim bahawa sungguhnya seorang perempuan berkata, ia perempuan tu bagi Nabi SAW, bahawa sungguhnya anak mamakku, si Anu namanya, ibunya meminang ia akan daku. Kata Tuan Musannif lagi, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, kata apa? Sesungguhnya seorang perempuan ni, dia mai jumpa Nabi. Mai jumpa Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Sapuan. Baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita, saya pun bermanfaat untuk saya, untuk semua insya-Allah. Baik, ahlan. Jadi kisah dia dalam ni, seorang perempuan dia ada mai jumpa Nabi. Seorang perempuan dia ada mai jumpa Nabi, dia kata apa kepada Nabi? Bahawa sungguhnya anak mamakku, dhabit kata anak mamakku ni anak bapa saudaraku. Si perempuan ni dia mai jumpa Nabi, dia mai mengadu kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, bahawa sungguhnya anak bapa saudaraku, si Anu namanya. Si Anu ni maksudnya tuan tubuh tu lah, nama dia. Si Anu nama dia, macam ni nama dia. Maksudnya apa? Ni dia nak cerita kata apa? Sepupu dia lah. Anak bapa saudara dia, sepupu dia lah. Sepupu si perempuan ni. Ibunya meminang ibunya itu, meminang ibunya tu akan dia. Meminang anak sepupu dia ni, ibu kepada laki ni, meminangkan dia itu akan daku. Dia pinangkan aku ni. Maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Cerita dia minta nasihat daripada Rasulullah lah. Dia bagi tahu kata apa, ada seorang sepupu aku, mak dia main masuk, mak menakan aku lah. Mak dia main minang. Jadi dia minta nasihat daripada Rasulullah. Khabarkanlah kepada aku ni apa yang perlu aku buat, apa tugas aku, apa yang kewajipan yang aku kena buat. Kalau kata ada sesuatu, kalau kata yang aku boleh buat, yang aku berkuasa untuk mengerjakan perkara itu, maka aku akan menikah dengan dia. Kalau aku mampu buat, maka aku terima pinangan ni. Faham no? Maka bersabda Nabi SAW, setengah daripada hak itulah, jikalau mengalir dua lubang hidung suami itu akan darah atau nanah, maka menjilat ia perempuan itu akan nanah dengan darah di lubang hidung tu dengan lidah si isteri tu, si perempuan tu. Rasulullah kata apa? Antara dia. Rasulullah balas balik ni, dia duk tanya minta nasihat ni, maka Rasulullah balas balik. Rasulullah kata apa? Setengah daripada hak yang hang kena buat tu, hang nak menikah sangat kan, kalau kata mengalir dua lubang hidung suaminya tu darah ataupun mengalirnya nanah, maka si perempuan ni hang kena jilat nanah tu dengan lidah. Serupa orang kata ibu kucing jilat anak kucing tu, duk bagi mandi, bagi kerin bagi mandi anak tu kan, bulu duduk jilat-jilat tu. Bayangkan kalau kata berlaku lagu tu, hang kena jilat dengan
lidah hang, sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Sesungguhnya Nabi kata, buat walaupun hang buat macam tu, sesungguhnya hang tu belum lagi mendatangkan hak suami hang. Belum lagi. Nak bagi tahu kata apa besarnya, walaupun kita kata dah jilat lidah, dah jilat nanah darah dengan lidah sendiri, itu pun Rasulullah kata belum lagi mendatangkan hak. Maksudnya tak mencapai piawaian ataupun spek hang tu sebagai untuk nak memenuhi hak suami hang tu. No? Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia manusia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia perempuan tu bagi suaminya apabila masuk ia suami tu atas isterinya bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Dan Nabi kata lagi, dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud kalaulah manusia tu boleh sujud sama-sama manusia, kalaulah manusia tu boleh sujud sama-sama manusia, nescaya Nabi kata aku akan suruh perempuan tu, si isteri tu, sujud bagi suaminya apabila masuk ia. Maksudnya kalau kata suami balik ke rumah, masuk pintu tu terus dia, Nabi kata kalau boleh macam tu, elok suami dia masuk rumah, masuk ke pintu tu, nak suruh sujud atas isterinya bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Sampai teratus sekali. Ni orang kata apa, point dia kat sini ya. Point dia kat sini, maksudnya besarnya tu Nabi kata kalaulah manusia itu boleh sujud sama-sama manusia selain dari Allah, maka Nabi kata Nabi nak suruh si isteri ni sujud kepada suami dia. Tapi hakikat sebenarnya kita tak boleh sujud selain dari Allah. Kita manusia tidak boleh sujud ataupun makhluk tidak boleh sujud kepada yang lain selain dari Allah. Tak boleh. Adapun ayat Quran sebut malaikat sujud, macam mana? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala kata apa? Maka ingatlah ketika mana kami berkata kepada malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka malaikat ni pun ramai-ramai sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan kerana dia kena sombong. Iblis ketika mana Allah Ta'ala suruh para malaikat ni sujud kepada Nabi Adam, tapi yang siapa yang semua sujud? Malaikat. Fasajadu, sujudlah mereka sekalian mereka itu sujud belaka, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbara. Kerana apa? Kerana dia enggan dan dia sombong. Ketika itu, sebelum tu Allah Ta'ala telah menjadikan iblis ini, Azazil ini, nama asal dia sebagai guru saya kata, saya ingat lagi guru saya kata, tuan guru Ustaz Awang Lanai hafizahullah ni, dia sebut dalam pengajian dia kata malaikat iblis ni dulu ni adalah pensyarah malaikat. Pensyarah malaikat. Pensyarah malaikat. Masa tu lah. Tapi ketika mana Allah Ta'ala suruh sujud, semua sujud malaikat ni melainkan iblis. Wa kana minal kafirin. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan jadilah dia ini sebahagian daripada orang-orang yang kafir. Sebab apa? Dia sombong. Iblis dia sombong. Jadi sujud dekat situ kata ulama dengan maksud bita'zim, dengan maksud mengagungkan, hormat, bukan dengan maksud sujud serupa kita sujud ramai-ramai macam kita sujud dalam sembahyang tu. Tapi dengan maksud ta'zim, mengagungkan, menghormati, itu, ataupun tunduk sikit sebagai tanda hormat. Itu maksud sujud kat situ, bukan sujud macam kita duduk sujud ramai-ramai tu. Itu. Jadi kalaulah perempuan ni kalaulah manusia ni dibenarkan, dibolehkan sujud sama-sama manusia, Rasulullah, orang yang pertama Rasulullah akan suruh adalah para isteri sujud kepada suaminya tu. Besarnya
hak suami atas isteri sampai macam tu sekali. Kalau kita kata, gena nak kena sujud kat demo pula, kan? Bukan. Itu nak bagi tahu kata apa? Gambaran besarnya hak suami yang kita kena sedar. Bukan kata nak melebih, ni nak melebih-lebihkan orang lelaki ni, bukan. Tapi ini hakikat sebenarnya dalam agama kita yang ditekankan suami, kedudukan suami itu macam mana. Tapi bukanlah bermaksud suami boleh salah guna kuasa. Mentang-mentang aku ni paling tinggi kedudukan berbanding dengan mak ayah kamu, maka kamu kena ikut semua arahan aku walaupun melanggari syariat. Tu tak betul lah. Bila suami dah rasa, aku ni hebat rupanya dalam rumah tangga, okey, dia berasa jadi dewa ke apa ke, bukan lah. Benda tu kata kena mengaji. Bila kita mengaji, maka kita tahu hak mana boleh buat, hak mana tak boleh buat. Cuma kita nak bagi tahu dari segi hukum dia lagu tu. Besarnya hak seorang isteri ke atas, seorang suami ke atas isteri dia. Macam tu sekali. Itu. Maksudnya tergolong, nak bagi tahu kata apa? Bagi orang yang melebihkan akan dia suami itu oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Sebab nak tunjuk betapa besarnya kelebihan seorang suami ke atas isteri dia sampai macam tu sekali. Tapi sebenarnya tak boleh. Maka berkata, kita sambung sikit lagi sebab tadi mula lewat sikit. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Bila dia dengar kata, bila dia perempuan hak mai jumpa Nabi tu, dengar Nabi cerita lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu, dia dengar Allah, susahnya rupanya. Maka dia kata apa? Demi dia kata apa? Demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau. Maksudnya, demi Tuhan yang membangkitkan Rasulullah ni dengan sebenar-benarnya jadi Nabi. Dia tak mau. Dia kata, tak maulah aku ni bersuami selama mana aku masih hidup lagi di dunia ni. Bila dia nampak kata, Allah besar rupanya tugas seorang isteri ni. Jadi, dia tak mau. Dia rasa macam dia tak sanggup nak tanggung beban tu. Maka dia kata, aku tak menikah pun tak apa. Kan? Maksudnya apa? Kerana apa? Dia takut tidak sanggup pikul tanggungjawab. Tapi kalau dia tidak menikah, dia jadi rugi pula. Kalau dia rasa benda yang dia tak buat lagi tu dia dah rasa tak sanggup. Tapi kalau dia tak menikah, dia jadi rugi pula. Sebab apa? Sebab banyak amalan-amalan hak mudah yang ada dalam rumah tangga tu tapi memberikan pahala yang besar. Sekejap lagi dia cerita. Sekejap lagi dia cerita lagi. Lagi akan datang tu dia cerita. Pahala besar tu, besarnya pahala tu yang orang kata apa, buat tak terang mana tapi pahala tu besar. Jadi kalau dia memilih untuk tak mau menikah, dia mendapat kerugian yang lain. Bila dia jadi isteri, maka dia boleh khidmat kepada suami dia yang Allah Ta'ala bagi pahala begitu banyak. Yang mana kalau orang lelaki boleh buat tapi orang perempuan tak boleh buat. Tapi oleh kerana dia khidmat kepada suaminya, Allah Ta'ala bagi pahala macam dia buat benda tu. Nanti dia cerita lagi. Kita tak payah cerita lagi lah. Kan? Ini kalau nak cerita ni panjang lagi ni hadis ni. Hadis ni panjang. Kita berhenti takat tu dululah. Kita berhenti takat tu dululah. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula. Kita sambung minggu depan. Ini cerita perempuan ni sebab apa? Sebab dia rasa susah. Dia rasa macam berat sangat. Tak pasal nak kena jilat nanah dengan lidah sendiri. Siapa dia kenapa nak kena tera kata jilat lidah nanah hak duk mengalir dalam hidung kat hidung suami itu pun belum lagi dikira sebagai memenuhi hak suami dia. Teruk dah tu. Teruk dah dia rasa tu. Jadi dia pun dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau lagu ni punya teruk, aku tak mau menikah.
Dia tak mau, dia ambil jalan tak mau menikah. Tapi kita kena ingat, walaupun itu pilihan dia, kita kata, tapi kata ulama, dia rugi kat bab dalam rumah tangga yang Allah Ta'ala sediakan begitu banyak pahala. Kalau kita mengaji sungguh dan kita faham, abang bidi kita, ustaz bidi kita nak habis dah lah, sejam je, masa sejam je, nak habis dah lah. Abang bidi kena mari lewat sangat tu. Baik, jadi kalau dia faham, dia mengaji sungguh, maka dia kata baik aku nak menikah. Yalah, kalau kata ada salah silap tu biasalah dalam rumah tangga. Tapi peranan suami dan isteri sama, saling melengkapi. Kalau isteri buat tak kena, suami tegur. Kalau suami buat tak kena, isteri tegur. Lagu tu. Jadi saya setakat dulu kita berhenti. Thumma qala, dan sungguhnya telah dicitrakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya ia tak kala datang ke Madinah keluar ia kepada satu jenazah. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah kalau kata terkasar bahasa, mengguris perasaan. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mentarbiah diri kita, mentarbiah hati kita ini. Kita bukannya nak terus keluar-keluar ni jadi tok wali ke pada, tapi sekurang-kurangnya kita boleh muhasabah, boleh perbaikilah sikap-sikap kita, sifat-sifat kita yang tidak elok itu. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih, jazakumullah khairal jazak kepada semua sahabat-sahabat yang sudi tonton live pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari minggu depan, waktu yang sama, hari yang sama. InsyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.